Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke CTU 552 News. Berita hari ini melaporkan mengenai LGBT dan kesannya terhadap kehidupan insan. Laporan hari ini akan disampaikan oleh saya, reporter Iqmal, reporter Nazrin, reporter Izzati, reporter Munira, reporter Salsabila dan juga reporter Nabil. Oleh itu, saya akan serahkan kepada reporter Nazrin untuk liputan berita yang pertama mengenai definisi dan pengenalan kepada dunia LGBT. Terima kasih reporter Iqmal atas pengenalan yang dilakukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam UiTM di hatiku. Kini saya, reporter Nazrin, akan menyambung bahagian seterusnya iaitu definisi dan pengenalan LGBT. Saya berada di sini untuk membahaskan isu semasa yang telah mencetus kontroversi dalam kalangan masyarakat dunia, iaitu isu LGBT. Apakah yang dimaksudkan dengan LGBT? LGBT ialah suatu akronim yang terdiri daripada perkataan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian bermaksud hubungan perempuan dengan perempuan. Gay ialah hubungan lelaki dengan lelaki. Manakala bisexual ialah seseorang yang boleh berhubungan dengan lawan jenis ataupun sejenis. Transgender bermaksud perubahan jantina seperti lelaki yang beralat kelamin lelaki mengubahnya menjadi alat kelamin perempuan dan perempuan yang beralat kelamin perempuan mengubahnya kepada alat kelamin lelaki. Mutakhir ini, golongan LGBT telah menjadi semakin berani dan mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam menyebarkan ideologi mereka demi mendapatkan sokongan orang ramai. Perkara ini berlaku agar mereka berpeluang untuk mendapat pengiktirafan, diberi hak sama rata dan mendapat layanan yang baik sebagai seorang manusia. Namun begitu, perkara ini turut disertai dengan pelbagai tuntutan yang jelas bertentangan dengan perundangan negara seperti kebebasan untuk berkahwin sesama jenis dan kebebasan untuk menukar jantina. Isu ini harus mendapat penyelesaian yang sewajarnya agar agenda LGBT ini dapat disekat daripada menjadi barah dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, isu LGBT hangat diperkatakan pada Piala Dunia Qatar baru-baru ini. Negara Qatar sangat tegas berhubung isu LGBT ini dan mengharamkan LGBT sepanjang kejohanan tersebut. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada reporter Izzati untuk meneruskan sejarah LGBT. Terima kasih reporter Nazrin atas laporan yang diberikan. Seterusnya, saya reporter Nur Izzati Husna binti Arnis Cismanzli akan melaporkan tentang penyebaran LGBT di Malaysia. Sebelum wujudnya golongan LGBT ini, maknya merupakan pencetus utama kewujudan golongan ini pada peringkat awal di Malaysia sekitar tahun 1980-an. Pada awalnya, mereka mengenakan makeup, berpakaian dan bertingkah laku silang jantina dari gaya berjalan, percakapan dan gerak-geri. Mereka juga mengambil ubat berupa pil hormon dengan tujuan membesarkan buah dada dan mencantikkan kulit. Menurut Wan Azmi, sebanyak 76.71% mencatatkan ubat tersebut diambil oleh golongan maknyah pada ketika itu. Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh beberapa pengkaji sebelum ini, berita mengenai LGBT tidak diberikan perhatian pada mulanya. Bagaimanapun, akhbar di Malaysia memberikan peluang sedikit demi sedikit untuk isu LGBT diterbitkan bagi bacaan umum. Dapatan kajian boleh merumuskan bahawa ia ditulis lebih kepada memberikan amaran, pengajaran dan menyatakan pendirian golongan bijak pandai dan NGO terhadap isu ini. Kejadian seorang pengetua pusat tahfiz yang ditangkap di atas kesalahan melakukan jenayah seksual terhadap 9 orang pelajar di bawah kendaliannya. Pengetua berkenaan yang dikatakan sebagai pengikut LGBT ini telah melakukan perbuatan liwat, meraba tubuh mangsa dan pelbagai lagi sehingga mendatangkan kecederaan yang serius kepada murid berkenaan. LGBT juga dilaporkan semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Perbuatan seks luar tabi'i dan songsang adalah antara gejala yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar universiti. Jika ditinjau dari aspek lain pula, ekoran daripada isu-isu berterusan yang melibatkan golongan ini di Malaysia, maka muncul pihak-pihak tertentu dalam membela nasib golongan ini bagi menyuarakan hak mereka secara lantang. Antara persatuan yang ditubuhkan ialah Persatuan Pink Triangle yang berpusat di Kuala Lumpur.
Persatuan ini membawa misi membantu golongan ini dalam perihal kesihatan dan memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan khidmat kesihatan terutamanya berkaitan penyakit HIV atau AIDS. Seterusnya, saya serahkan kepada reporter Ikmal untuk laporan yang lanjut. Bagi segmen berita yang seterusnya, saya reporter Ikmal akan menyampaikan laporan mengenai faktor penyebaran LGBT. Faktor yang pertama ialah pemikiran dan norma masyarakat yang remeh terhadap sempadan gender. Hal ini telah menyebabkan individu-individu dalam golongan LGBT bebas memilih mana-mana gender yang dianggap bersesuaian dengan keinginan mereka. Perkara ini kemudiannya mewujudkan disforia gender atau lebih dikenali sebagai kecelaruan identiti yang di mana seseorang individu mengalami kekeliruan terhadap jantinakan diri dan alat kelamin. Perkara ini kemudiannya menyebabkan berlakunya perubahan dari fitrah asal ke jantina lain lalu mewujudkan terma seperti golongan transgender. Perkara ini jelas harus dicegah dengan sewajarnya kerana ia jelas bercanggah dengan perundangan dan syariat Islam. Misalnya, perubahan dari fitrah asal ke jantina lain dapat dianggap tidak mensyukuri dengan nikmat kejadian diri. Faktor yang kedua ialah kekuatan arus liberalisme yang semakin utuh dan semakin dominan. Hal ini menyebabkan golongan LGBT menuntut pelbagai pengiktirafan agar ideologi mereka boleh diamalkan tanpa sebarang gangguan. Golongan LGBT beranggapan bahawa mereka diberi layanan yang buruk dan menuntut layanan baik sebagai seorang manusia. Namun begitu, tuntutan mereka ini turut disertakan dengan agenda-agenda yang tersembunyi. Antara tuntutan mereka ialah pengiktirafan terhadap hubungan sama jenis dan perkahwinan sesama jantina. Tuntutan mereka ini jelas melebihi hak sama rata sebagai manusia dan haruslah ditolak. Faktor yang terakhir ialah kewujudan media sosial sebagai alat utama dalam menyebarkan agenda-agenda LGBT. Media sosial telah digunakan oleh golongan LGBT untuk menyebarkan maklumat berkaitan LGBT, berinteraksi sesama mereka dan berusaha untuk mendapatkan sokongan orang ramai. Keterbukaan dan kebebasan media sosial telah membolehkan individu-individu dalam golongan LGBT mempromosikan pelbagai agenda mereka lalu mendapatkan jaringan sokongan oleh masyarakat melalui pujukan. Namun begitu, perkara yang paling merisaukan ialah pengguna media sosial kini yang didominasi oleh golongan muda mudah terdedah dengan maklumat-maklumat berkaitan LGBT yang menyebabkan mereka tertarik dengan ideologi tersebut. Perkara ini haruslah diambil berat dan diambil tindakan sewajarnya oleh setiap pihak. Sekian sahaja laporan saya serahkan kepada reporter Salsabila untuk liputan berita yang seterusnya. Terima kasih Iqmal. Kita lanjutkan berita ini dengan isu berkaitan LGBT di Malaysia. Isu LGBT yang lebih kerap didengari berleluasa di negara-negara barat walau bagaimanapun pengaruh dan budaya mereka turut tersebar di negara ini. Rancangan televisyen berkaitan LGBT telah mendapat sambutan hangat segelintir remaja. Tayangan filem atau drama yang berunsurkan LGBT juga dikenali sebagai boys love atau girls love menjadi punca utama separuh dari golongan remaja bagai menyiram air ke daun keladi. Kebanyakan dari penonton berusia 13 sehingga 19 tahun. LGBT yang sepatutnya terpahat di hati masyarakat sebagai isu yang sensitif telah dipandang remeh dan diangkat menjadi trend terkini. LGBT merupakan kelompok minoriti di Malaysia pada seketika dahulu. Golongan ini melakukan perbuatan tersebut mungkin secara tersorok kerana mereka tahu perbuatan itu adalah salah dan masih mempunyai nilai moral. Namun, pada masa kini, mereka berani bersuara melalui medium media sosial. Golongan ini dengan lantang membahaskan isu LGBT untuk menuntut had kebebasan dan juga bagi mendapatkan pengiktirafan di Malaysia. Kerajaan telah membahaskan isu ini di Dewan Rakyat pada Mac 2022 tahun ini. Menurut Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama,
Negara ini berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai moral berdasarkan adat budaya serta agama. Maka, LGBT adalah bertentangan dengan undang-undang negara, bukan sahaja undang-undang jenayah syariah, tetapi juga undang-undang sivil. Kata beliau lagi, LGBT adalah akar umbi gejala songsang dan jenayah di Malaysia menjadi semakin runcing. Kes homoseksual kian berleluasa di Malaysia. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, statistik tahun ini bermula Januari sehingga September merekodkan 145 kes seksual di negeri Kelantan. Sejumlah 71 kes rogol melibatkan remaja dilaporkan. 6 daripadanya adalah kes liwat, 22 kes cabul dan 42 kes melibatkan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Pada September tahun ini di Langkawi, pelajar junior didakwa diliwat hampir 2 jam oleh pelajar senior. Seorang pelajar junior dipercayai berusia 16 tahun diliwat oleh pelajar senior berusia 19 tahun. Kejadian ini begitu membimbangkan ibu bapa yang menghantar anak mereka ke asrama. Kes yang turut berlaku pada November tahun ini di Bentong Pahang, bahkan kanak-kanak lelaki dijadikan mangsa melepaskan hawa nafsu songsang seorang abang terhadap adik tirinya. Kanak-kanak tersebut berusia 7 tahun dan abang tirinya berusia 17 tahun. Kes liwatnya semakin menjadi-jadi menunjukkan peningkatan gejala homoseksual dalam kalangan masyarakat. Hal ini tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu berganding bahu bagi membina kelompok ini dari mempengaruhi jiwa anak-anak muda. Sekian laporan daripada saya serahkan kepada reporter Munirah untuk laporan seterusnya. Terima kasih reporter Salsabila. Kini kita terus beralih kepada implikasi negatif pengaruh LGBT terhadap kehidupan insan. Kesan utama adalah meningkatkan bilangan pesakit HIV dalam golongan LGBT ini. Perkara ini terbukti melalui peningkatan kes sebanyak 3,293 kes HIV dilaporkan di negara Malaysia sepanjang tahun 2018 dan kian meningkat setiap hari sehingga ke hari ini. Penularan HIV ini tersebar melalui hubungan seksual tanpa memakai alat perlindungan seperti kondom bersama pasangan dan berisiko mempunyai jangkitan HIV. Penyakit ini membawa bara kepada pesakit kerana tiada penawar yang telah dijumpai sehingga ke hari ini. Oleh itu, pesakit berisiko mengalami sakit kepala, sendi dan wang. LGBT juga meningkatkan kes perceraian di Malaysia. Permulaan dengan kebahagiaan kini berakhir dengan porak-poranda apabila pasangan terlibat dalam LGBT, menjadikan sebanyak 92,768 kes perceraian dilaporkan telah didaftar. Dalam aspek Islam juga, suatu perkahwinan adalah terbatal apabila pasangan melakukan transgender dan menukar alat kelamin mereka kerana dianggap telah melanggar syarat sah nikah dalam menentukan kelakian dan kewanitaan pasangan, mengakibatkan kehidupan insan kini saling memutuskan tali persaudaraan akibat keruntuhan rumah tangga. Lebih pelik lagi apabila LGBT ini mampu mengganggu kesihatan mental manusia sehingga ke tahap membunuh diri. Perkara ini berlaku apabila agenda LGBT mereka dikritik dan dipinggirkan masyarakat setempat serta dibuli di laman sosial menjadikan mereka berputus asa, kemurungan dan stres. Menurut laporan Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah, sebanyak 631 kes bunuh diri dilaporkan pada tahun 2020 dan kesihatan mental adalah salah satu faktor kepada kes ini. Terang lagi bersuluh, keterujaan dalam LGBT pada awalnya kini berakhir dengan kehilangan keluarga dan nyawa mereka sendiri. Agenda LGBT yang disokong masyarakat juga membawa padahnya. Berbagai-bagai video dan gambar aksi mesra pasangan LGBT ditayangkan dan tular di media sosial tanpa rasa segan, walhal mereka semakin berani, mengakibatkan lebih banyak remaja mudah terpengaruh untuk mengikuti jejak langkah golongan LGBT ini. Oleh itu, kehidupan insan akan berada dalam kesesatan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika agenda ini tidak dipanteras dengan tegas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nabil bin Zulkifli dan saya akan menerangkan langkah untuk membanteras LGBT. Langkah yang pertama, pihak kerajaan haruslah menyekat pengaruh LGBT. Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil Malaysia
akan mengenakan hukuman yang sekeras-kerasnya terhadap aktivis LGBT di Malaysia. Seterusnya, Lembaga Penapis Filem telah mengharamkan filem seperti Buzz Lightyear yang telah mempromosikan agenda LGBT secara tersorok. Selain itu, pihak kerajaan Qatar telah melarang sebarang fahaman atau ajaran LGBT untuk diwar-warkan di anjuran sukan terbesar iaitu Piala Dunia 2022. Selain itu, pihak ibu bapa juga haruslah membendung fahaman LGBT sejak dari kecil. Ibu bapa berperanan besar dalam mengajar bahawa fahaman LGBT ini salah dari segi agama serta logik manusia kerana kanak-kanak mudah terpengaruh dengan orang lain. Di negara barat, kebanyakan ibu bapa telah mengajar anak-anak mereka untuk menerima golongan LGBT lalu merosakkan fikiran mereka. Hal ini amat serius kerana mereka memandang rendah fahaman yang amat berbahaya dan ibu bapa di Malaysia haruslah bertindak dengan cepat bagi mengelakkan fahaman ini tersebar. Akhir sekali, pihak sekolah haruslah bertanggungjawab menyekat pengaruh LGBT di sekolah. Pihak sekolah mengajar mengenai pendidikan seks sejak dari peringkat awal lagi supaya dapat membezakan sama ada perkara baik maupun yang buruk. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan satu ceramah atau kursus mengenai kesedaran LGBT di sekolah asrama, terutamanya sekolah berasrama sesama jenis. Akhir sekali, pihak sekolah juga menyediakan satu medium atau platform kepada pelajar yang mahu berubah tanpa berasa disisihkan oleh kawan-kawan dan guru-guru mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Oleh itu, sekian sahaja laporan kami di Sitio 552 News. Sekian, terima kasih.